Marahkan masjid kita ini dengan lebih aktif. Jadi di hadapan, di belakang sana ada tabung, dan di dinding tiang dan di dalam masjid juga ada nombor akaun. Dan sekiranya tuan-tuan berminat ataupun ada yang ingin menyumbang berbentuk kewangan, boleh melakukan pada malam ini. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ke bukit kita turuni, ke bukit kita daki, keluar kita turuni bersama. Yang penting apa yang kita lakukan mendapat kebaikan dan keberkatan kepada Allah SWT. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dihormati sekalian, saya rasa semua sudah tidak sabar menunggu. Jadi kita akan adakan forum perdana tuan-tuan. Jadi forum perdana ini saya akan serahkan kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Najib bin Muhammad Nurani. Beliau merupakan imam dua Masjid Al-Hasaniyah Kampung Pantai Kuala Sungai Baru, dan beliau akan menjadi moderator kepada majlis forum perdana ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang hormat Tuan Haji Rosli bin Abdullah, Ahli Dewan Bandar Negeri Kuala Tinggi, Yang Berusaha Tuan Haji Nordin bin Hasan, Pengurusi Masjid Al-Hasaniyah Kuala Sungai Baru. Yang berbahagia kedua-dua ahli panel kita pada malam ini, yaitu Ustaz Aslin Bahrin ataupun dikenali dengan sebagai Aslin Boyhu, dan juga Ustaz Samsul Amri bin Ismail ataupun lebih kita kenali sebagai Ustaz Samsul Debat. Yang dihormati semua pimpinan masyarakat Kuala Sungai Baru, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hasaniyah, pegawai Kelurahan Syarak Masjid Al-Hasaniyah, datuk-datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, khususnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya merbah di pohon cemara, bunga melati tumbuh melata. Awal bismillah pembuka bicara, Assalamualaikum mulanya kata. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini, pada malam yang penuh bahagia ini, kita dapat berkumpul dalam majlis forum perdana anjuran Jerperun Kuala Tinggi yang diketuai oleh YB kita Wabi Rosli Abdullah bersama dengan kerjasama Masjid Al-Hasaniyah, yang mana tajuk yang dikupas dan akan dibahaskan pada malam ini ialah masjid dan masyarakat berpisah tiada. Sidang hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, masjid adalah jantung hati umat Islam. Masjid juga disebut sebagai rumah-rumah Allah, sekaligus menjadi pusat kehidupan umat Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in menjadikan masjid adalah satu institusi paling utama dan mempunyai pengaruh yang besar dalam membina individu, masyarakat dan umat Islam yang terbaik, cemerlang dan gemilang dalam segala bidang. Oleh itu, umat Islam hari ini hendaklah kembali kepada asas dan semangat Masjid Quba, yaitu sekaligus mengambil contoh dan model Rasulullah SAW dalam menjadikan masjid sebagai institusi terpenting dan membina dan membangunkan Islam yang terbaik di zamannya. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Maksudnya, kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, telah sepatutnya engkau solat padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Surah Taubah ayat 108. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini kita dipertemukan dengan dua pencerah bebas terkenal yang diundang khas bagi menjayakan forum perdana kita pada malam ini, yaitu Ustaz Aslin Boyhu dan Ustaz Terjebat. Satu debat yang mana mereka ini kita telah kenali mereka melalui kaca-kaca TV, YouTube dan sebagainya. Tidak perlu saya memperkenalkan mereka dengan lebih detail.
Kerana pada hari kita terus fokus kepada tajuk perbincangan kita. Jadi sebelum kita memulai forum kita, suka kita terangkan ya, bahawa forum kita ini diadakan dalam bentuk 2 sesi. Ya, dua sesi. Itu sesi yang pertama ialah ya, soalan kepada kumpulan ahli panel. Kemudian kita akan masuk pada sesi yang kedua. Maka setiap ahli panel diberi anggaran masa selama 20 minit untuk mengupas ya, tajuk yang diberikan. Kemudian kita teruskan kepada soalan kepada para penonton. Sekiranya para penonton ada soalan boleh tulis dalam kertas dan serahkan pada EK kita yang berpakaian baju Melayu ni. Dan juga untuk akhirnya penggulungan, kita akan minta pada kedua panel kita untuk membuat penggulungan selama 25 minit. Dan kemudian kita akan berakhir di ujungnya nanti. Jadi untuk pusingan pertama, saya tujukan pada Ustaz Asli. Ustaz, institusi masjid mempunyai peranan yang sangat besar kepada masyarakat Islam. Hal ini kerana institusi masjid merupakan simbol syiar Islam yang berperanan menyatu padukan umat Islam dalam berbagai aspek. Umumnya, ketika saat kepimpinan pemerintahan kerajaan Islam dahulu, masjid mempunyai berbagai fungsi dan tempat rujukan umat Islam bagi setiap permasalahan. Antara fungsinya sebagai pusat rujukan penting yang melibatkan soal pengurusan dan pentadbiran negara, pusat perkembangan keuangan dan ekonomi, penyebaran dan penerusan bidang keagamaan, menegakkan keadilan dan perundangan, mengukuhkan isu sosial dan sebagainya. Soalannya Ustaz, bagaimana caranya untuk memasyarakatkan dan mengimarahkan masjid dalam kalangan ahli karya supaya ia sentiasa berfungsi, hidup dan bermanfaat kepada masyarakat dan bukan semata-mata hanya untuk aktiviti ibadah sahaja dalam kalangan masyarakat. Maka silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunyi sepi nampak. Sekali lagi, one more, kata orang Melaka lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz pengurusi atau moderator kita pada malam ini. Yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Abdullah selaku ahli Dewan Undangan Negeri Melaka kawasan Kuala Linggi, Ustaz Nordin Hassan, pegawai-pegawai Japirun, khususnya pegawai-pegawai syarak, tuan-tuan imam masjid Bila dan Siak, barisan kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, makasih kerana sedia menunggu dan menanti. Ya, alhamdulillah, makasih banyak-banyak. Moga-moga penantian ini jadi satu penyaksian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya pun yang berhormat, rasa lama dah kita tak ke mana-mana. Jadi kali ini lepas habis Syawal barulah dapat ke Kuala Linggi sekali lagi di bawah pentadbiran yang berhormat Tuan Haji Rosli. Dan hari ini saya bersama dengan Ustaz satu debat. Dan tajuk dia pula ni sebenarnya tajuk seminar. Tajuk orang kata apa ni, kursus 2-3 hari. Boleh dijadikan agenda ni yang berhormat, iaitu tajuknya orang kata masjid dan masyarakat berpisah tiada. Sebab saya rasa, saya tengok dalam saya punya pun ada tajuk-tajuk ni ketika saya jadi imam masjid daerah selama 8 tahun, tahun 1998 hingga 2006. Dan saya bentangkan tajuk ini tentang ke arah memprofesionalismekan masjid-masjid dan juga para pegawai masjid. Lalu diadakan pegawai masjid itu macam mana cara berkhutbah supaya tidak nampak masyarakat mengantuk dengan khutbahnya. Dia kena bezakan baca khutbah dengan berkhutbah. Saya alhamdulillah salah seorang panel untuk
dipanggil dengan jaiz, iaitu tahsinul khutbah. Yang keduanya tahsinul qiraah, macam bacaan-bacaan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Begitu juga dengan bilanya, tahsinul al-muazzin, muazzin azan macam mana dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ini dipupuk dalam pegawai masjid, pegawai syarat masjid, dan juga untuk AJK masjid, untuk memantapkan lagi masjid menjadi satu, dikatakan one stop center. Dan alhamdulillah, doakan ada pilihan dari pihak kementerian KUKUP ataupun koperasi dan pengusahawan, iaitu nak mewujudkan masjid-masjid yang ada koperasi. Sebab saya terlibat dengan projek usahawan dan koperasi, dan alhamdulillah ada beberapa masjid yang mereka layak boleh dapat untuk melihat ekonomi mereka tu bangun dan bangkit. Ni contoh. Saya baru ni nuzul Quran berceramah di Masjid Pekan Selama, masjid daerah. Kalau yang berhormat lalu tengok masjid dia daerah, tapi kecil, tak besar sangat, tapi dia punya koperasi, dia buat kedai runcit, subhanallah. Jualannya belas ribu, sebab keanggotaan koperasi itu di kalangan ahli-ahli qaryah itu sendiri, dan mereka begitu tegar membeli barangan-barangan di masjid tersebut. Ini pemangkin kepada ekonomi umat, alhamdulillah. Jadi malam ini dibincangkan tentang peranan masjid itu sendiri. Pertama, kalau kita lihat dalam bahasa masjid itu, kalau dalam surah At-Taubah ayat 18, ini makrah ayat ni, iaitu disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Kemudian ujungnya kita pada, iaitu orang-orang yang sentiasa tidak takut kepada orang lain, makhluk lain melainkan Allah. Lalu Allah janjikan orang macam ini, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksud dia, orang peranan masjid ini merupakan asbab, musabab kepada manusia yang terpimpin. Ya, orang masjid ini menjadi asbab musabab kepada manusia yang terpimpin. Sebab tu apa saja masalah hal ehwal keagamaan, maka manusia terpimpin inilah yang menjadi sandaran kepada masyarakat yang lain. Persoalan perkahwinan, pernikahan, kematian, pergi haji dan sebagainya, maka mereka yang dikatakan yang memakmurkan rumah Allah inilah orang yang terpimpin, yang mana menjadi sandaran kepada masyarakat. Sebab itu kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang mana terpimpin maksud dia macam mana, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, dalam surah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga riwayat Imam Ahmad. Hadis selalu kalau di masjid, kalau tajuk masjid, hadis ni panelis khutbah akan tulis hadis ini. Sebab saya terlibat dengan panel khutbah dari Selangor seketika dahulu 8 tahun, iaitu kita ambil hadis ni, yang mana antaranya, cuba ibu tengok, antara nak jadi orang baik, orang hebat, maka inilah peranan masjid. Apa Nabi sebut? Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fa ashhidu lahu bil iman fa inna Allah ta'ala yaqulu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Antara disebut ialah apabila kamu tengok seseorang yata'ahadu, berulang alik, masjid rumah, maka Nabi sebut, maka kamu persaksikanlah baginya, fa ashidu lahu bil iman, dia ni memang jenis orang beriman. Sebab tu ahli di masjid jangan risau, jangan pelik orang kurang kat masjid, sebab itulah orang dipilih oleh Allah. Tak payahlah naik khutbah di bantai pula makmum Jumaat, lalu berselarak tabak kau tu masuk lalu tak balik.
Kenapa? Dia kata mari masjid kena hentam, mari masjid hentam. Penceramah pun tak boleh menghentam yang tak ada masjid. Sebab apa? Sebab jangan guna-guna. Allah sebut dalam Quran, refer suratul At-Taubah ayat 18, hanya orang yang berani datang masjid ialah orang yang nak cari hidayah daripada Allah. Majlis manusia terpimpin dengan berulang alik masjid rumah, masjid rumah. Ya ta'ahadu ilal masjid. Yang pertama tu Ustaz Musi berita, iaitu peranan masjid adalah meletakkan manusia yang terpimpin. Baca jangan risau anak-anak kita tuan-tuan, malam-malam balik, mari mana? Pukul 10 balik. Kita mari bermasjid. Lepas tu Pak Imam, Pak Bela kata ada kenduri tahlil. Don't worry, jangan risau. Anak ni mah hebat. Kadang-kadang malam Jumaat bapaknya, maknya orang eneng. Orang eneng pula tak ada. Mak bapak duk perkataan Jawa pula kalau sebab berenang. Suasana je sebab berenang, sebab berenang gerbang je selalu. Tapi entah orang Kedah pengusi lepas gerbang, jadi orang Jawa pula kan. Jadi nak bagi tahu dalam bab ini, kadang-kadang malam Jumaat nasi lemak tu bendahari hidang 300 bungkus. Yang datang memang satu orang, tapi nasi bungkus si lemak hilang. Sebab apa? Anak-anak ni lah. Lalu bendahari kata, budak-budak ni mari bukan nak semayang ingat, di mai nak makan. Ini geng-geng Ustaz Nordin ni. Bagi orang utara, orang Kedah tahu lah, sembang Kedah mulut hebat ni. Mai kira makan semayang apa? Mai terkedak apa? Kata dekat Pak Imam Nazim Masjid tu, "Hei Pak Imam bodoh." Gitu. Nasib baik budak-budak ni datang masjid. Kalau nak haram usia lemak makan orang tua-tua macam Ustaz Nadim tu, dia tak terkedarah di lemak kan. Makan dia larat si manis. Makan daging lebih, darah tinggi. Makan itu sikit apa lagi? Go out dan sebagainya. Ni budak-budak ni lah. Maka Nabi kata kalau kamu tengok budak-budak pergi masjid, jangan risau. Budak tu baik. Kenapa? Masjid berperanan sebagai memimpin masyarakat. Yang keduanya ialah tuan-tuan cuba lihat dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pernah dengar kan? Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillullah. 7 golongan yang akan dapat bayangan teduhan di akhirat sana, ya, yang mana tiada teduhan, tiada payungan melainkan payungan Tuhan. Antara pada seorang lelaki, rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajidi. Seorang lelaki hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Apa dia? Orang yang rajin main masjid, orang tu akan dapat payung teduhan hari kiamat. Nak tak nak? Nak tak nak balau? Balau. Oh balik kata balau. Nak tak nak? Nak balau nak? Maka masjid tempat dapat payung. Tak perlu nikah lebih, payung mah. Main masjid. Bab menikah payung mah. Sedap kepala otak dia. Masjid haram, hak lain sunnah. Nikah 3 sunnah. Tu korang hang, masjid haram tak main. Main masjid dapat payung mah. Janji Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ni pernah masjid. Nak tuduhan macam mana masjid sampai imam tak kenal. Siapa Ustaz Nabi Hasan? Usain Buasan pun kenal lah. Memang kau ajak. Nampak tak? Duduk kat sini. Imam tu beli ikan kat dia sekilo 7 ringgit 20 sen. Orang tu rabah lah 20 sen tak ada. Dia tak kenal tutup imam. Kau bagilah diskaun 20 sen. Pasal tak kenal. Boleh tak 20 sen saya balik rumah? Tak boleh cik, pakcik orang tua tu. Kan? Dia kata pakcik bayar cash, nanti tak tu orang lari. Kalau dia kenal lah kau tu imam, tak apa pakcik balik besok je boleh bayar. Sebab apa? Sebab saya tak kenal. Saya pernah tangkap budak kelawat. Tahu kelawat? Kelawat lah, duduk beromen tengah malam tu. Senang, kelawat tak tahu bahasa Arab. Sebut khinzir tak tahu, sebut babi pun tahu.
khinzir bunyi macam tikus, babi. Dia terkejut. Dia keluar, dia duduk tengah malam. Saya pergi tangkap. Memang real lah, cuma saya tak sempat tengok sebab saya kena jaga luar pintu. Yang untung hak duk masuk toko itu. Dia patah mekir aku tak tahan nafsu ke. Dia tarik kain tu yang berhormat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 ekor ular sawah sedang berlengkar. Dia kata, "Mam, dapat dah, confirm." Masuk dalam, kita pegang dia. "Kau tak kenal ni siapa?" Penguasa kata, "Tak kenal." "Kurang ajar." Memang confirm penguasa di mana jauh. "Kurang ajar, kau tak kenal ini?" Saya kata, "Kau tak kenal orang ni ke?" "Saya buat ini, Ustaz." Saya angkat dia, saya letak kaki betis dia di kangkang atas dia ni. Bodoh main luku kepala dia. Nak bagi tahu pasal apa? Bila dia jauh dengan masjid, bukan kata nak begah je masjid, tidak. Punya teruk masyarakat tak kenal imam masjid, tak kenal muazzin, tak kenal Pak Bilal. Nampak ada? Boleh mak dia ibu tunggal tu boleh mengorat Pak Siak. Tak kenal Pak Siak tu. Kalau dia kenal, dia tak mengorat makcik tu. Sebab apa? Sebab tak kenal. So dalam bab ini yang kedua yang beriman tadi ialah apa dia? Dapat payung daripada Allah. Tengok yang ketiga, peranan masjid apa dia? Antaranya ialah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu orang yang pergi masjid, bersihkan diri, ambil wudu dan pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala, dia lepas solat fardu dan sebagainya, adalah setiap perjalanannya. Dengar ni, siapa yang nak dapat ampun percuma, ambil yak semayang, dengar azan, pi masjid, setiap langkah itu pergi dan balik, Allah gugurkan dosa. Yang kedua, Allah tambahkan pahala. Yang ketiga, Allah naikkan darjat. Tuan-tuan, ini kadang-kadang ibu-ibu, ya, bapa-bapa sekalian, satu kesedihan dah. Sebab sahabat-sahabat Nabi dulu bila dengar kes ini, Ustaz, ya, yang berhormat, dia orang asal rumah daripada dekat, tapi dengar hadis ni, dia nak pindah duduk jauh daripada masjid. Sebab apa? Dia berjalan kaki lagi banyak terampun. Sampai macam tu. Subhanallah. Tuan-tuan, kita pula buat rumah kat masjid sebab senang parking. Buat rumah dekat masjid sebab senang parking bila time open house. Memang kurang ajar. Tengok tu ramai orang semai, rupanya mari rumah dia open house. Tapi bila tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 6 orang. Bilal, Siak, Imam, Noja, JKK. Itu JKPP sini bang? JKPP tu zaman lama-lama dulu. JKPP. Yang ni aja. Ni orang kuat JKPP ni sebelah ni. Tuan-tuan, hak lain mana? Sebelum minta maaf yang Cik Atik, ini contoh. Zaman sahabat dulu, dia buat rumah jauh yang berhormat, pasal nak jalan jauh sikit, terampun dosa, banyak pahala, darjat diangkat. Allahu Akbar. Tengok. Dan yang terakhirnya ialah, dan yang seterusnya ialah Nabi SAW sebut pada Bashiril masyaina ilal masjidi fi zulami, Bashiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamati. Bagilah berita gembira kepada pejalan-pejalan kaki di waktu gelap. Berita kepada apa? Dia orang yang akan dapat cahaya yang terang benderang pada hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Ini peranan masjid. Kalau tak ada masjid, maknanya tak dapat benda ni. Berjalan ke masjid, ulang alik, gelap-gelap. Ya, maksud gelap tu ke benda berjalan waktu yang sukar. Maka Allah kata, Nabi sebut dekat kita, iaitu mereka ini berikan berita gembira kepada mereka dapat cahaya sempurna bin nuri tami yaumal qiyamah.
Yang terakhir, ni habis skin, bukan senang Ustaz. Tajuk ni bagus. Ada hadis. Nanti bab-bab goreng-goreng serah pada pakar ahli debat dia. Namanya Syamsul Debat. Ni dia. Serah ke dia. Kan? Dia geram begini, dia panah dah. Macam bina ayak macam dia marah aku tu, aku panjang sangat. Melantaklah aku pegang ni apa nama? Mic ni dulu kan. Nabi sebut apa dia? Ma min ahadin yaghdu. Poin-poin ilmiah dulu ya. Sesiapa sahaja yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan pergi balik masjid dari perkara yang lain, maka Allah akan sediakan untuknya jamuan dia daripada dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang ke masjid. Pernah dengar tak ada ini? Pernah dengar tak ada ini? Siapa pergi? Ini hadis sahih Bukhari, Muslim dan dalam musnad Imam Ahmad. Siapa yang ulang alik ke masjid dan jenis dia dibuat kerja apa? Dengan adanya dia berhenti dulu pergi masjid, maka setiap pergi dan balik Allah akan bagi hidangan makanan daripada dalam syurga. Allahu Akbar. Kalau tak ada masjid, maka tak berperananlah makanan-makanan syurga ni. Cuma kita tak nampak makanan macam mana yang kita mendapat barakah dalam harta dan rezeki kita. Itu antara nak cerita bagaimana kita nak bertindak. Maka persoalan yang lain insya-Allah kita akan bincangkan selepas ini, dan saya nak bagi peluang kepada pakar debat negara kita, iaitu Syamsul Debat. Dipersilakan. Okay. Jadi alhamdulillah untuk sementara ini Ustaz Timur dalam mengupas kepada kita dan juga memberi orang kata apa, tasjid menggalakkan bagi kita untuk datang ke masjid, galakkan kelebihan datang ke masjid. Jadi masjid merupakan pusat kegiatan kaum muslimin, bukan sahaja ianya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat berlakunya perkongsian ilmu, perkembangan pusat bangunan dan juga khidmat kepada masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat pertumbuhan masjid yang banyak disebabkan besarnya pembukaan kawasan kediaman yang baru. Sekiranya kawasan kediaman baru dihuni oleh majoriti komuniti muslim, maka akan wujud satu persoalan yang untuk tunjukkan kepada Ustaz Syamsul Debat. Apakah bentuk pengisian yang perlu dimasukkan dalam pengajian majlis ilmu yang dapat menanam dan menarik minat ahli masyarakat untuk mengikuti dan mendengar dengan penuh minat dan dapat mengambil iktibar dari setiap ceramah agama yang disampaikan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama. Terima kasih banyak kepada Tuan Moderator yang berhormat, Tuan Rusli kita selaku YB kawasan lah kan, orang Kuwait lah, malam ni datang lah, lengkap baju Melayu sepasang. Yang tak lengkap berdua panel ni. Dia tak pakat betul-betul kan. Pengusi pun lengkap. Oh dahsyat, dia steady dia. Jadi Ustaz Aslim dengan batik dia, saya cengah lah kan. Tapi apapun, terima kasih banyak kepada Ustaz Aslim kerana telah memanjangkan sesi ni. Jadi mudahlah kau jawab saya. Saya sama seperti di atas macam tu kan. Jadi alhamdulillah pada malam ini pada saya satu perkara saja bila kita sebutkan tentang mengimarahkan masjid, nak tarik minat pengisian. Saya nampak salah satunya adalah pendekatan. Pengisian tu kita tahu. Pengisian ni kita tahu semua. Dah tahu dah tentang pengisian. Boleh kata setiap malam ada majlis ilmu di masjid. Kan setiap malam ada. Jangan kata tak ada, kecuali hari Sabtu malam je tak ada. Ya ke Sabtu malam tak ada? Setiap malam ada kat sini. Masjid Al-Saniah ada. Ada setengah masjid tu Sabtu malam tu dia tak ada. Tapi setiap malam ada kat sini. Fikirlah tu. Punya ramai orang malam ni, kalau kita tengok, bayang, punya ramai orang sampai tak cukup dalam masjid, melempah sampai keluar masjid. Tu tanda sambutan sangat hangat tu.
Dalam pun ada nampak dua melempah sampai keluar kan. Jadi punya tak nampak orang berdiri ada kat dalam tu apa ada. Oh ya Allah. Dan sini tempat yang paling yakin malam ni tak hujan. Apa paling yakin cerita yang baik tu kan. Punya yakin kan. Jadi alhamdulillah. Dan saya yakin kalaupun hujan turun, orang kat depan ni akan dengan penuh yakin akan terus bertahan kat situ. Jangan bongkar-bongkar pula, bosan pahala kan. Domam mengelatuk, menggigil tu kemudian situ. Tapi bertahan. Jadi kalau kita tengok tentang pengimarahan masjid, disebutkan bagaimana makna mengimarakan masjid itu adalah membenanya, membersihkannya, memberi perkhidmatan kepadanya selain daripada tujuan ibadah. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, Nur Hidayah, petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya malam ni. Bukan sesio kita duduk malam ni. Semua nak ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tadi Ustaz Dasin dah sebut salah satu golongan yang mendapat naungan daripada Allah pada hari akhirat besok, yang mana tak ada tahu naungan selainnya. Salah satunya adalah golongan yang hatinya terpaut pada masjid. Itu sebabnya malam ni datang ramai. Itu sebab saya dengan Ustaz Aslin tak boleh menolak permintaan berceramah di sini malam ini, kerana difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Kau golak tu tak ada lah tu dah kan. Saya saja nak test tadi tu. Ada lah yang terperanjat tu. Yo kau, dia kata dia lah tanya. Yang seorang tu pula first time datang malam ni kan. Tapi tak apalah, mudah-mudahan dengan semangat tu datang. Dan syarat utamanya kalau kita tengok, faham. Sebab ramai orang kalau dia tak faham macam mana dia nak buat kan. Macam contoh tadi Ustaz Aslin sebut tadi, betul lah. Bagi faham, anak-anak datang ke masjid untuk solat. Budak-budak kalau datang kita halau kan. Kau ni boleh lagi, kau pergi balik. Nampak? Orang yang memarahkan budak tu balik, pergi balik. Sedangkan kalau tengok cucu Nabi pun ada bermain-main di masjid, tapi tak pernah pun ada riwayat menyatakan Nabi marah pada cucu dia ataupun sahabat-sahabat marah kepada budak-budak suruh balik pada masjid. Kau ada lah ejekin masjid apa? Kau budak-budak, kau boleh lagi, kau pergi balik. Pergi balik sekarang. Alhamdulillah. Sampai umur 40 tahun budak tu tak datang masjid sebab malam tu kena halau. Bayangkanlah. Budak-budak normal lah, berlari-lari, berlari sana, berlari sini, normal lah kan budak-budak. Tapi kalau kanak-kanak yang berusia seperti di bawah kemah ini, dia berlari-lari lah kan, malam siap menyuruh balik tiang tu, lalu imam cak, itu patut kau lawakan balik. Dah tu bangkau tak, faham ni kan. Jadi mana kata, tapi bukan ni contoh ya YB ya. YB tak macam tu, ni contoh kan. Dah tu bangkau tak, faham. Macam tu juga kalau ayah tengah semayang, anak-anak wacik panjit ayah anak tu kan, dia panjit ayah macam ni anak semayang, tarik budak tu perlahan-lahan. Ini tak, kau pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak sana. Sampai tua budak tu, asal waktu semayang main jauh. Kita tak sadar mana tu. Tarik budak tu ke belakang, dek, cuba dia ikut ayah solat macam mana. Pandai, macam tu lah anak mak. Macam tu Lain lah kalau ayah tengah semayang, mak panjang. Itu dia tak berhenti bahasa, faham? Macam tu ya. Nak bagi faham betul-betul. Jadi kalau kita tengok bagaimanakah disebutkan juga dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menjalankan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka bersifat kemudian demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Sebab dulu masyarakat Arab jahiliyah ada yang ketika musim haji dia memberi makan dan minum kepada jemaah-jemaah haji, mereka menyangkakan mereka telah melakukan satu perbuatan yang sangat besar. Tetapi kita nak bagi itu, sebenarnya nak bagi tahu pentingnya kita faham. Itu sebab datang ke masjid ni kita bagi galakkan. Kita kena faham, ini rumah Allah. Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Jangan kita sini-sini orang yang tak pernah datang, tiba-tiba malam ni dia datang. Dia nampak poster gambar Ustaz Aslin. Peminat Ustaz Aslin nak moyang ramai. La ilaha illallah. Datang malam ni ramai-ramai, semua nak tengok Ustaz Aslin ni. Kan? Ya ke tak? Kan? Jadi bila ramai datang, ramai yang datang, kita pula sauna. Kau ni
Kalau sebab Ustaz Aslin kau datang, kau tidak, memang kau tak datang. Langsung pusing kawan tu, tak jadi kawan tu duduk datang. Tengok live lah Nabi. Kalau sindik, kadang-kadang datang kan, kau apa hal datang, tiba-tiba datang, la ilaha illallah, malu kawan tu. Kau tiba-tiba datang ni, besar apa hal? Tak adalah saja, tertinjau, balik kawan tu. Kan, kita kena faham. Cuba kita guna bahasa yang lebih baik. Seronok tengok kawan-kawan datang. Tapi kau datanglah setiap malam dekat sini, setiap malam ada kuliah, ada pengajian tafsir, ada kita belajar mengaji, ada kita belajar kitab ni, kita hadis 40 dan sebagainya. Datanglah, seronok tengok kawan-kawan datang. Jadi bila dia dengar, dia tak adalah rasa jauh, dia alu-alukan, bercakap macam rumah Allah ni rumah dia. Tu masalah tu kan? Sebab rumah dia pun memang jadi tutup pintu bila datang raya kan? Jadi sama dengan rumah-rumah Allah ni pun dia sama dengan pula orang. Jangan ingat kau dah semayang hari-hari kat sini, kau hendak mana, jangan jemput orang rai kan. Nampak tak? Lagi satu lagi, kadang-kadang orang tu datang tu kan, kenapa? Kau nak sabar banyak. Imam pun kau nak sabar. Kadang-kadang orang tu first time datang. Kalau orang tu dah lama tak pernah datang, tiba-tiba datang, makna apa? Makna nak kedui tu. Dah lama tak datang, tiba-tiba datang, nak kedui tu. Dia pandai pula tu, dia tak tahu apa dapat, duduk belakang tu. Masa lagi 3-4 hari nak kedui, dah sapangah tu duduk sekali tu belakang imam duduk kan. Wah, itu makna dah roket mana nak kedui. Itu okey tu, dia tahu target dia, nak target imam. Tu belum cerita lagi yang baru-baru datang, jadi tak semayang ke masjid, masuk tunggu orang habis semayang boleh datang cari imam. Imam mana imam? Imam mana imam? Yang dia tanya imam. Imam mana imam? Tak kebengke imam tu. Tu bahasa budak sekarang kan. Imam mana imam? Imam lah. Imam atas bawah kecil dia anak muda tu. Saya lah imam. Minta maaf lah imam, tak perasan. Macam mana kau tak perasan? Kau semayang mana? Sini lah. Apa lah kau tak perasan nak? Dah imam pandang lopan, salah imam lah pandang lopan. Kau nak pusing belakang lah lepas ni macam penyanyi kan. Imam nak kena pandang Allah Akbar, rukuk apa tak rukuk lah, gila macam tu kan. Kadang-kadang tu lah kita kena raikan. Kemudian pengisian tu kan, kadang-kadang mungkin kalau kita tengok golongan, kalau mic tak berapa bunyi kan, takut salah faham. Jadi bila sambut tu mic tu dengar, tak semua yang datang semua warga remaja lewat. Jadi macam tu orang berkorut, tengok faham kau tidak tu kan. Baru balik, alhamdulillah. Ji sadap ji kan kuliah malam ni okey kan. Entah tak apa dengar mana adalah tak dengar pun. Aku nak ambil kira tu, kan ambil kira. Lepas tu kadang mungkin pengisian bagilah nota-nota kau. Mungkin sebab tu saya kata tadi, kaedah tu penting. Mungkin anak-anak muda macam sekarang kita tengok banyak masjid-masjid dah mula dah ada menggunakan teknologi PowerPoint. Ada dia tunjukkan gambar-gambar, dia tunjukkan sambil dia bercerita tu keluar teks khutbah tu, penerangan huraian gambar-gambar tertentu, presentation betul. Ini antara benda-benda yang kita kena pertimbangkan. Sebab keadaan masa makin makin berkembang kan, dengan teknologi semakin pesat, tak ada masalah pun. Imam cakap apa kan, jangan salah slide lah, keluar lagu dangdut apa ni kalau saja kan. Jadi itu semualah tuan-tuan dan puan sekalian. Yang paling penting sekali pendekatan, dan yang paling penting juga pemahaman. Sebab kadang-kadang ada orang disuruh datang masjid tapi tak faham apa sebab. Dan kita pula yang datang ke masjid, balik ke rumah jangan kosong. Balik tu macam seolah-olah kita punya semua. Orang lelaki ni tanggungjawab dia besar. Tanggungjawab besar untuk memahamkan ahli keluarga tentang kepentingannya datang ke masjid. Balik share dengan anak, dengan isteri. Jadi cakap dengan anak-anak isteri, anak-anak abah dengan isteri abang, malam ini lepas maghrib jangan ke mana-mana. Sebab lepas maghrib kita ada perkongsian, ada sedikit tazkirah. Jadi bini pun tanya, anak pun tanya, bah, siapakah yang akan menyampaikan tazkirah tu? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau.
Abah mana lah, Abah tahu lah. Abah dah siap dah catat poin malam tadi. Ustaz Aslin bagi poin sikit, sahabat-sahabat bagi poin sikit, Abah share lah malam karang. Oh, nak siapa tadi? Jadi makna kata paling tidak semua orang tidak ketinggalan, tidak terlepas. Pentingnya pemahaman, pentingnya kaedah. Mudah-mudahan semua orang menyedari akan kepentingan kita datang ke rumah Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi alhamdulillah apa yang diupaskan oleh Ustaz sebab tadi termasuk mengukur opek muka ialah kadang-kadang ada yang datang ke masjid itu tujuannya bagaimana. Ada pun kalau bagaimanapun ya sebenarnya dalam masjid dapatlah menjinakkan hati kita lah, dapat menjinakkan hati kita walaupun mungkin yang walaupun datang untuk tujuan tertentu, mungkin dengan sebab itu asbab untuk dia menjadi terus hadir ke masjid insyaAllah. Untuk soalan pada Ustaz, kita masuk musim kedua dan untuk maklumat tuan juga sebenarnya yang pihak masjid dia juga mengadakan FB Live di Facebook dan juga di YouTube. Jadi boleh maksudnya sekarang kita pada malam ini boleh diikuti melalui Facebook Live dan juga YouTube. Boleh masuk ke channel Masjid Al-Hasaniyah. Okey, Ustaz, para imam dan terminal masjid merupakan sebuah institusi barisan harapan yang dapat mencurahkan pemikiran masyarakat. Mereka juga ejen penting dalam menyampaikan hasrat kerajaan untuk memajukan negeri ini serta membina umat dalam berdaya maju. Mereka juga semacam mewarisi peranan yang dimainkan Rasulullah SAW, bukan saja dalam membimbing solat, malah penting dalam membentuk masyarakat yang berdaya maju. Persoalannya, sejauh manakah peranan imam, bilal masjid, program-program syarak bagi memastikan wujudnya suasana kedamaian, kemakmuran dan keberkatan dalam masjid dan sekitarnya, agar auranya sampai kepada setiap pengunjungnya untuk sentiasa istiqamah, konsisten dan rindu untuk datang ke masjid. Silakan. Memang padu soalan. Ini tak terlintas. Kalau kita dapat clue soalan Wabi, kali ni tak clue soalan pun tak ada. Ini macam mengalahkan forum perdana TV1. Jadi saya nak jawab apa benda wallahualam. Apa yang saya ingat beginilah, saya ambil daripada petikan surah At-Taubah ayat 19 yang Ustaz Samsul tu dia baca terjemah. Saya nak baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Orang-orang Arab dulu masa dekat Masjid Haram, masa tu belum lagi cerita ni orang kata apa, diharamkan lagi masuk orang bukan Islam. Ni permulaan Fathu Mekah dulu ni. Jadi orang-orang musyrik, dia orang rajin tolong bagi orang-orang yang pergi haji, buat haji itu lebih kurang, bagi makan minum. Macam kita sekarang tengok Sabil, tengok orang bagi air, dia tuang air. Jadi orang kata apa? Orang bercakap baguslah pokok musyrik ni, dia tolong bagi kita buat haji, minum air, bagi makan. Tengok ayat Quran ni dia pakai bukan sampai zaman Nabi je. Iktibar ataupun ibrah daripada lafaz Al-Quran ini adalah dia umum untuk ataupun kita semua sampai hari kiamat. Allah menyindir pujian di kalangan orang Islam itu, aja'altum siqayatal haji wa imaratil masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir la yastawuna indallah. Dia orang musyrik ini, kalau dia orang hidang air kat korang pun kamu dah rasa terpesona dengan dia orang, tak payah terpesona. Takut nanti kamu rasa mereka punya hebat dan sebagainya melebihi daripada orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat dan orang berjihad di jalan Allah.
Ulama orang bicarakan benarnya orang Islam masjid jangan mengharapkan keterlaluan dengan bantuan-bantuan daripada orang bukan Islam, sebab masjid ini hanya untuk orang Islam memakmurkannya, tapi peranan for all. Jangan salah faham. Jangan mengharap, kita ada mengharapkan yang ustaz yang berhormat mengharapkan tokek kelang tembakau bagi kursi meja, contoh dia. Jangan. Sebab bila kamu harapkan ada orang dia buat main bantuan, kita apa? Bagus juga buat kafe ni. Nampak tak? Yang ini Allah tak nak bagi terima dalam hati kita. Kita faham tak faham? Sebab tu orang-orang masjid, AJK masjid, jangan sandarkan kebendaan ini kepada orang selain daripada Islam. Dia nak bagi, ambil. Mengharapkan, tak boleh harap. Aduh. Ini nak faham. Walaupun dia itu seorang yang bertitle, yang berhormat sekalipun, ni saya tu tengah bercakap, dia bagi, silakan. Dia tak bagi, jangan tulis surat kepada yang berhormat. Ni cerita bukan Islam ni. Yang kita alhamdulillah lah, Kuala Lengi, Tuan Haji Rasuli orang Islam tu orang kita. Yang berhormat sekian-sekian, jangan minta. Ustaz, jangan minta. Dia bagi, sepu. Dia tak bagi, jangan minta. Ya, apa? Dia bagi dia macam mana ambil. Anda aku kena mesti lah jadi. Saya lengah sebenarnya pada ni. Apa? Allahu Akbar. Faham tak faham tu? Faham tak faham tu? Maka sebenarnya jangan mengharapkan kepada orang selain daripada Islam untuk memakmurkan rumah Allah ini. Dalam fatwa Al-Azhar ada menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh salah debat tadi, masjid ini makmur bukan masjid semayang saja. Memakmurkan rumah Allah ini bukan sekadar semayang. Kalau dia tidak sibuk, businessman, business minded, orang korporat yang memang asal sini, dia balik sekejap-sekejap, tak ada nak semayang, buat apa? Duit dia kena mari sini sah. Duit dia kena mari sini. Satu ketika dahulu, ketika saya dibenarkan masuk Singapura, lah tak boleh masuk dah, Ahmad dia masuk. Tuan-tuan tahu Datuk ni Wabi, AJK Masjid ni semua geng-geng muda. Saya jarang jumpa lah yang 70 tak. Geng-geng syabab, geng-geng pemuda. Dia orang ni buat kerja. Dia orang buat satu derma, satu permohonan, letak dekat apa nama ni, mohon derma lah. Dia kata apa antara dia, tuan-tuan, my dear sir whatever lah, kita ada Ustaz Hasin daripada luar, di Malaysia datang ceramah. So kalau tuan ada apa-apa sumbangan, kalau tuan tak datang pun fine, we know you are very busy. Bahasa dia orang tu, kami tahu tuan amat sibuk, tapi kalau boleh datangkanlah harta tuan walau badan tuan tak sampai ke masjid. Tuan tahu, 1 tahun 1.23 juta Sing dolar untuk buat ni Datuk ni yang berhormat. Tahun depan panggil pula, Sat dah settle dah 1.27 million Sing dolar, lebih kurang 2-3 bulan. Sebab apa? Macam Sat buat tadi lah, apa ni, cara pelaksanaan dia, dia punya teori dia, bahasa dia. Jika tuan tak dapat datang ke rumah Allah, datangkanlah harta tuan. Kita buat lagu. Jika tuan tak dapat datang ke masjid, biarlah duit tuan datang. Aku beli lagu rock sikit, tuan-tuan. Lepas saya balik, dia buat CD ni yang berhormat. CD ni siapa-siapa sumbang, dia masuk ke postbox. Ini CD penceramah dari Malaysia, Ustaz Aslim Bollywood. Terima kasih atas sumbangan anda. Bukan banyak pun, RM1 itu CD, tapi pendapatannya ratusan ribu. Kenapa? Ini peranan orang duduk dalam masjid. Contoh, berapa ramai mak ayah di sini
Yang tadi pun anak-beranak mereka, adik-beradik mereka ataupun anak-anak diorang di KL, di JP, whatever, di mana-mana tempat. Nak, boleh tak setiap bulan potong RM20 untuk masukkan kat Masjid Al-Hasaniyah Kuala Sungai Linggi ni? Kuala Sungai Baru ni. Anak terfikir, kalau dekat kampung ni ada 500 orang berhijrah keluar dari Sungai Baru ni, sebulan dia boleh bagi RM20. Setiap sebulan jumlah RM10,000 dapat. Ini idea. Sebab kita tak nampak asal haji aja. Dolah yang berhormat teruk. Asal haji aja. JKPP. Sonok sebut. JKPP sedap lagi kan. JKPP. Ada orang asalkan apa masjid aja. Yang berhormat ahli parlimen kena. Kalau tak dibagi, laka betul gitu. Itulah kerja kita. Kenapa mengharapkan masjid kepada puak-puak bergerak ahli politik? Tak payah. Dia ingat dia sampai lah. Kerana dia tak baginya cerca dia. Sebab tanggungjawab rumah Allah. Bukan dia seorang. Bukan marah ni, geram. Tapi tanggungjawab kita ramai-ramai. Tuan-tuan, Ustaz Asrin belajar di Pakistan, 1 sen pun bukan di mak ayah saya. Semua dia orang. 7 tahun hampir. Bersama dengan sahabat saya, Syekh Ismail, kita rambut panjang belakang tu. Dia mengaji setahun sebab dia rindu nak boleh baca daripada awal. Dia nak orang kaya, seorang susah duduk sana. Tuan-tuan, 6 tahun belajar di Pakistan. Bukan duit my parents, semua duit orang Seksyen 3 Shah Alam dah meninggal dah. Dan duit orang Taman Melawati Fasa 5 Ulu Kelang. Diorang ni bagi dia dah. Saya ceramah ni 28 tahun dah. Anak saya yang sulung 26 tahun dengan saya sekarang ni. Maknanya dalam bahasa mudah, darah daging ilmu saya ni semua duit dia orang. Dan dia orang dah meninggal dah. Seorang dah 10 tahun yang lalu, yang seorang 3 tahun yang lepas sebelum Covid meninggal. Saya tak angkat tangan dia orang, Ustaz. Saya mari kuliah malam tadi, malam ni, malam besok, insyaAllah 9, 10, 11 forum perdana di Sungai Petani dan Padang Cina, Kulim, Kedah. Dan insyaAllah naik pula 16, 17, 18 pun di Kedah, 23, 24, 5 Kuala Terengganu dan Kuantan. Saya tak angkat tangan. Tapi dia orang dapat kebaikan. Siapa yang dorongnya? Mak ayah dorong, AJK jadi pendorong penggalak. Buat apa? Hari Jumaat panggil pegawai bank yang berhormat, buat keluar satu borang namanya standing instruction atau terbit, tolong potong RM10 cukup dah. Ada tempat dah buat, tuan-tuan. Saya cadangan ada tempat dah buat dah. Tuan-tuan, ada sebuah masjid di Selangor, antara masjid yang terbaik pada kebangsaan yang berhormat. Tandas dia bukan Syok yang buat. Tandas dia keluarga Makcik Mina. Bermula hari Jumaat sampai hari Ahad. Senin sampai hari Rabu keluarga Pak Dolak dan anak-anak. Dia punya landscape keluarga. Dan Tuhan bagi dia berjaya pada kebangsaan. Dan aset dia berhormat jutaan ringgit, belas juta termasuk ladang sawit. Dekat kolam tu tulis, kolam ini disekawal takbir oleh Haji Kamarudin bin Ahmad sekeluarga, bermula pada sekian-sekian tarikh. Allah, Haji Kamarudin tak mari boleh berhormat, tapi anak-anak dia ni, adik guru kumpulan Jawa-Jawa ni, subhanallah. Kuliah dia berhormat, kuliah duha, kaum ibu melempah macam mana ni? Itu kuliah duha, orang perempuan mari. Barakahnya saya berkali-kali orang dapat johan. Sebab apa? Aktif. Pendapatan sebulan berpuluh ribu, tuan-tuan. Ratus ribu sebulan. Boleh buat aset. Rumah-rumah kedai punya banyak. Ni orang kita yang berhormat sebelum kedai. Ini bukan duit tu majik ya. Payah cerita lah bagi tu. JK kena terbuka. Ni contoh dia. Dalam masa muda, masjid sebagai tempat scholarship. Ada anak-anak kawasan sini Kuala Sungai Baru ni, dia nak pergi mana? Dia nak pergi belajar di Mesir, di mana? Ukraine, doktor. Di mana? Di Korea, Jepun.
Maka pengurusi kata, tuan-tuan dan puan sekalian, kami telah memutuskan dalam mesyuarat kami baru-baru ini untuk memberikan bantuan derma siswa kepada beberapa pelajar kita yang luar negara dapat satu bulan allowance RM300 dan yang belajar di Malaysia dapat RM150. Contoh dia, Allahu Akbar, ada tempat dah buat yang berhormat, tapi sumbangan orang tak betul-betul. Bila budak ni bagi ayah beritahu, hang macam doktor kat Ukraine, ya, ingat tu Majid bagi duit berapa tahun, 8 tahun, 20,000, 18,000 biar kau. Dia ada hubungan, ada orang kata apa, ada relation antara diri dia dengan masjid. Bukan pasal AJK. AJK ni pencetus. Bila dia jadi doktor pakar, duit dia tu dia potong pula auto debit, standing instruction sebulan RM200. The more you give, the more you get back. Pasal apa kita dah nampak benda ni? Saya terasa yang buat sebab kita pernah minta bantuan lagi Pakistan, orang masjid tak bagi. Dia kata mana surat. Pakistan mana ada surat untuk terima ke tak terima. Pergi dia daftar dapat lah. Sekarang masjid tu panggil dia ceramah, kerana nak ukit balik demam AJK dia. Kenapa you bukan dia tak kenal kita siapa? Dia bohong dengan Tuhan. Dia ni ahli jemaah kita. Ni contoh. Satu lagi, kita kena terbuka minda kita bagaimana nak bawa masyarakat tadi ni. Sebab tu Fatul Azhar kata makmur masjid bukan bermakna ustaz pengurusi mai semayang tak, mengimarahkan dari sudut tandas selak kunci tu patah, tak perlu bagi tahu kat bendahari. Pergi dekat awal belakang tu, beli 10 pasang sendiri. Selesai masalah Ustaz. Selesai masalah. Saya boleh buat Aisyah tu. Beli RM5, yang bersih RM7, ada drip sikit yang buat masuk, selesai masalah. Kenapa nak menyusahkan pihak masjid? Contoh, kami dah derma ada buat macam apa ni tu? La ilaha illallah. Kau berak kecil murah tu, kau terkadang pintu pecah insan, kau nak suruh hari pula buat. Banyak cakap. Ni nak bagi tahu tuan-tuan muslim, saya bubuh semua kali lah. Masjid, satu masjid kami buat. Kami tubuhkan masa saya imam dulu, KRIS, Kelab Remaja Islam Selangor. Buat apa yang berhormat? Kita buat keluar duit dekat anak-anak muda. Buat apa anak muda? Bagi seorang RM20, RM10 beli minyak motor, 10 duit poket. Daripada pagi pukul 10, ronda Parlimen Kuala Selangor, lahir balik zuhur di Masjid Kuala Selangor, Masjid Daerah. Lebih kurang hampir 200 ke 300 motor keris dengan kerjasama pihak trafik sebagai marshal, depan satu, belakang satu, sampai masjid-masjid daerah di Parlimen tu ada kuliah, kuliah 3 minit oleh nazir masjid atau dilantik untuk bercakap. Lepas tu buat apa? Makan tu penting satu. Yang berhormat, makan penting. Yahudi buat kajian 1949 dan dulu dia buat triple S, smoke, sex and screen. Lepas tu ada 3 F pula, iaitu food, fun and fashion. Food, fun and fashion. Food, nak rosak budak-budak, food. Kita swing benda ni convert, nak hibur budak, makan. Kalau tak nak, jangan harap budak ramai tengok. Bukan kita ni nak budak, jangan salah faham. Kita budak dulu bang. Saya lahir-lahir bukan macam janggut macam ni, pecah lubang kecil mak saya kalau keluar kosong ni. Saya keluar ni kecil kemetot, cuma kepala je besar. Pergi mana tempat mesti makan. Kita orang tua bersama yang berhormat, mesyuarat tak nak makan, dia maki kita. Haram tu yang berhormat. Ketekut nak mampus. Mesyuarat sampai 5 jam. Kotak magnolia dia pergi. Dia ungkit sampai ke kubur. Sampai kubur dia betul begitu kat malaikat. Wah, anjur yang berhormat tu malaikat. Kau terajang lagi 5 jam mesyuarat. Kotak leci magnolia tu bukan dekat mudah. Sebab food ni penting. Sebab tu Nabi kata antara orang masuk syurga ialah itta'amut ta'am. Budak-budak dia suka makan, maka bagi makan itu merupakan orang-orang yang dikatakan di syurga. Siapa kena buat? Kita pakai buat. Contoh malam ini
Siapa yang bagi kami makan? Hello? Ada makan tak malam ni? Ustaz Nordin? Siapa bagi makan? Masjid. Sebenarnya bukan masjid sepatutnya. Lepas ni hari Jumaat buat tuan-tuan, siapa nak taja makanan untuk orang tua berdua ni? Jangan tunggu duit masjid. Tak apa, saya taja makanan. 2 orang ni makan mana 1000 ada? Aduh. Tengok muka pun nak termuntah dah. Ni muka saya ni darah tinggi, tak payah habis-habis pizza, lamb chop, apa lagi tu? Ha? Ikan patin. Saya tak makan patin. Ustaz saya makan ikan patin. Alah, habis 200-300 je. Tak ambil. Tiba-tiba tunggu di masjid. Apa barang, Beb? Ha? Ini contoh. Kari kepala ikan, kari kepala orang, buat semua. Tak pernah kita makan. Subhanallah. Sebab apa? Sebab kita suka mengharapkan pemberian orang, tapi sayang kita tidak memberi sesuatu kepada orang. Sedangkan ini rumah Allah. Wallahu a'lam. Dengan masa yang ada, insya-Allah kita faham balik kepada Ustaz Rasul. Pada pusingan seronok ni Ustaz, kalau bercakap mic pula memang lah apa nama ni yang berhormat. Sebab tadi mic penting juga Ustaz betul tadi. Yang hak tak pekak jadi pekak. Saya pernah ceramah di Negeri Sembilan. Tempat entah lah. Tak beritahu. Jauh. Tahu. Saya cakap yang baru kita dah. Dia kata, bila aku nak ceramah? Ni bukan nak bohong rumah Allah ni. Tiba-tiba tengok imam dia baca Ustaz. Allah. Bunyi macam Dracula buka pintu. Dia kata tabat. Saya ingat tabat je dah. Tabatnya itu padahal lah mic dia macam tu. Aku yang tak pekak jadi bengong lah. Orang sedek main gini. Nak dengar baca apa? Tuan-tuan, saya ceramah main lah, push black out macam tu. Fuse pecah. Kebetulan ada pegawai khidmat dul itu. Puan bodoh jenis hak mata lebam tu. Kawan dul. Dia kata yang ni tuan pegawai khidmat. Alhamdulillah lah. Saya cakap dia hormat. Kalau hormat tak betul pun saya bagi tahu orang mic tak betul. Lepas tu profesor yang panggil tu Profesor Yusin. Pasal dia saya pergi. Tak, mic dah bagus. Sila datang lagi. Saya kata nanti sebab sekorah dulu. Tuan-tuan, ceramah macam ni Hamid ni kan, ceramah aja. Lepas tu nak beritahu juga betul, saya peranan imam bila ni penting suruh. Saya pernah jadi imam daerah 8 tahun. Saya berhenti, orang bersajahan kata kenapa berhenti? Dia kata Datuk, saya nak berniaga. Sebab gaji saya RM1,200 sahaja. Saya siap sampai mati RM1,200. Saya kena berhenti sebab saya nak bisnes, saya pergi kaya. Salah tak saya nak jadi nak buat bisnes? Tak salah. Saya kena berhenti kata imam saya. Orang bersajahan arwah ada Datuk Badi'uz Zaman. Dia kata kenapa berhenti, muda lagi. Tok, saya nak berniaga Tok. Saya pun nak pakai kereta macam Tok juga kalau boleh. Tok pakai kereta besar-besar. Saya dah pakai kereta Gemini Opel waktu itu. Gaji saya murid awal pun tak ada alarm, tak ada OT. Saya minta tambah, benda-hari marah. Ni minta maaf cakap. Ada tempat mengadu kat saya, dia naik RM50, benda hari tepuk meja. Bilal azan 5 minit je. Benda hari tu, hello benda hari. Tu bukan dia bapak kau. Bukan dari sini, Sungai Udang. Tuan-tuan, dia tepuk meja ni, Bilal tu 5 minit je. Dia kata Ustaz, saya rasa saya nak balik handphone kat benda hari tu. Yang minta tu imam. Saya tak minta kasih, saya minta untuk Bilal dengan siap naik RM50. Bilal tu boleh sedap suara dia. Lepas tu kadang-kadang kita yang hormat kena perhatian yang hormat. Walaupun pihak berkuasa tak bagi yang hormat, kena korban duit yang hormat sikit. Setuju tak setuju? Ambil pak duit dekat darah, setuju selalu. Iya. Lepas tu kadang-kadang bila kat masjid azan ni, lah kita kaki nyanyi lah bahasa budaknya. Kalau sedap bagilah Ustaz, tambah kali Ustaz, ambil Ustaz sikit lah.
Boleh tak boleh ni? Satu dia kata, dia saya tanya dia pendek. Dia pergi Perak pergi kontak malam ni. Saya nak balik ke Bangi. Kalau dia tak sedap, kita cari orang yang paling sedap. Ini syiar. Kita tak nak azan. Pernah tengok tak video saya di YouTube? Azan hantu tu? Berlaku sebuah negeri. Cuti sekolah ni, mak bapak hantar balik kampung. Budak ni setiap subuh boleh cuti je, dia makan masjid dengan ayah dia dengan kuliah. Balik kampung, dia naik basikal, tak jadi pergi. Dia kata balik. Sebab kat kampung, setiap masjid ada kubur. Setiap kubur ada masjid. Perasan tak? Belakang ada sana, dia ada kubur masjid. Ada masjid, ada tak? Ada juga. Yang tak nasib baik, rumah kubur sebelum masjid. Yang baik sikit, masjid dulu kubur. Yang budak ni, kubur dulu. Rumah atuknya sebelum kubur. Kubur sebelum masjid. Masjid dulu kubur. Time azan. Budak tu naik basikal, agak dia meneruskan perjalanan tak? Dia patah balik. Sebab apa? Hantu. Itu tu, sebab saya pernah yang hormat. Saya pergi masjid tu, memang seram Ustaz. Dia punya bilal, imam pun kata macam orang muntah apa dia? Gitu. At-tahiyah tu dia punya wah-wah. Dia kata dia buat binatang apa? Saya dah asyhadu an la ilaha illallah, dia buat at-tahiyah tu tak masuk at-tahiyah. Aku tu tengok apa benda kayak ayam tu. Nampak tak? Saya kata dia meninggal tu. Ghafurallahu lah. Tapi dia baik. Tapi sebenarnya hari Jumaat ni tak payah letak di depan. Dia pernah sihat, tapi tak boleh Ustaz yang berhormat dia merajuk langsung tak main masjid. Minta maaf tuan-tuan, jangan jadi macam tu, because ini rumah Allah. Jaga bagi elok. Wallahu alam. Ustaz Nordin Hasan ada sini, saya yakin dia boleh buat benda yang terbaik. Yang berhormat pun bermuamalah banyak dengan orang masjid, dia akan buat yang terbaik. Dan insya-Allah tuan-tuan pun malam ni ramai mari. Batu tuan-tuan yakin, saya pelik juga tuan-tuan orang sungai Kuala Baru ni confident betul sebab hujan tak turun malam ni. Setengah tempat tu taubat dah buat, dia buat kemah dulu Ustaz. Ni malam ni alhamdulillah makbul doa tuan-tuan. Kalau doa tuan-tuan mampu dengan hujan, masya-Allah. Doa tuan-tuan, ini rumah Allah. Akan datang ramai orang datang insya-Allah. Boleh tak boleh? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kasih dulu bulan buka tentang saudara untuk menghargai masjid dan juga untuk menghargai tuan-tuan. Pihak masjid menyediakan hubungan mabuk kepada tuan-tuan. Jadi kita baru kali kita santai tuan-tuan. Jadi kita makan nak makan, nak minum apa semua, nak terus lagi kita berforum pada malam ini, ya, selesakan diri tuan-tuan, ya. Jadi untuk persiapan terakhir ni, untuk tujuan soalan pada Ustaz Samsul Lebat, ya, peranan masjid sebagai institusi ibadah dapat membangunkan kualiti peribadi masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam aspek pembangunan sahsiah, akhlak dan kerohanian. Amalan solat berjemaah sebagai contoh secara tidak langsung akan melatih anggota masyarakat itu berdisiplin dan menepati waktu. Seperti mana firman Allah SWT dalam syaitanir rajim, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu rumah ibadat Allah SWT semata-mata. Maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama Allah. Soalannya, apakah kaedah atau strategi untuk menjadikan institusi masjid ini sebagai pusat ibadah yang mesra jemaah, harmoni dan bebas daripada sifat-sifat mazmumah sesama jemaah? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, soalan yang baiklah. Jadi dia yang puraian panjang tu memang rasa macam dalam TV tu lah tu kan, tapi yang hujung tu mesra jemaah kan, mesra jemaah tu lah kita ambil kan. Jadi alhamdulillah lah, macam kalau macam ni awak ambil gambar mampu lah, cakap memang tak mesra jemaah langsung ke atas jalan duduk orang ni tu kan. Tapi maksud dia nak katakan maknanya nak tarik perhatian orang. Kaedah ni saya dah sentuh tadi.
Tapi makna kata bila disebutkan tadi untuk mengelakkan adanya unsur-unsur dalam hati ni, sifat-sifat mazmumah. Kalau orang datang masjid ada ayat-ayat tak elok keluar kan, ni pergi masjid bukan tentu elok perangai ayat kan. Tu biasalah pergi masjid belum tentu elok. Betul, pergi masjid belum tentu elok, tapi ada harapan elok. Pergi disco, pergi kat dandut belum tentu lagi tak elok. Betul, tapi ada harapan tak elok. Belum pernah yang pergi disco berhenti jap isyak ada, tak ada lah. Pandangan nak bohong kan, agak-agak kan. Tapi kat sini semua mengajak kepada kebaikan. Yang pertama-tama sekali, semua jemaah perbetulkan setting. Mind setting kena betulkan. Dalam hati, buang 3 penyakit hati yang paling besar sekali. Pertama, buang perasaan tamak. Kedua, buang perasaan sombong. Tak ada mana sombong-sombong dah. Masuk malam ni kan, tengok ceramah. Tengok kat banner, tak ada tulis dijemput kepada mereka yang berpendapatan 3,500 dan ke atas. Mana ada? Golongan B40 tak dibenarkan hadir. Mana ada? Semua boleh datang sebab ni rumah Allah. Pendekatan ni kita ni sama di sisi Allah. Dekat dalam ni, di kalangan ramai-ramai ni, ada yang pangkat tinggi, pegawai yang grade 48, 52 pun ada dalam ni. Ada yang jadi ketua, ada yang jawatan tertinggi dalam organisasi dan syarikat NGO dan sebagainya. Tapi pada kita semua ni dalam keadaan kita ada di rumah Allah, kita sama, tak ada siapa lebih. YB pun duduk semua kat kursi koreh lah. Nampak tak? Punyalah sama di sisi Allah. Samsul nampak lah duduk kat sofa ni. Kau silang tak asli. Tak kena jago tu, ke kanan sikit menyongket aja sofa. Kena jago. Dan bila kita tengok, oh perasan. Kalau kita tengok, maknanya dalam hal ini pendekatan ni buang dulu benda-benda ni. Tamak buang, sombong buang. Jangan belagak-lagak, tak ada mana. Sama di sisi Allah. Belagak-lagak kenapa? Kadang-kadang dia boleh belagak tu dengan sebab bayangkan sombong tu ada 3, tak sampai nak urai malam ni. Ujub, riak, takbur. Mana confirm kena panggil lagi. Tajuk tu pula lepas ni. Ya, confirm kena panggil lagi. Jangan malam ni ya. Dan begitu juga buang perasaan dengki, tak perhati dengan orang. Orang ni jadi pengusi salah. Dia kalau kita tengok sumber ramai masuk di pengusi tak apa. Macam-macam agam, macam-macam selera, macam-macam cara. Yang penting semua bawa pada kebaikan. Oh ini pengusi lama ni, sebelum ni jangan cakap dia. Jangan macam tu. Dia boleh bagi idea, tak ada masalah. Kan? Jangan kita dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya tarik di Malaysia dua-dua pakai. Hasad dengki, tak perhati banyak. Orang tu jadi imam salah, ni salah, tu salah. Imam ni geng-geng dia. Ada mula dia dah. Kan? Imam yang baru ni geng YB tu tak ada mula. Dah pula dah. Masa tu mula lah kawan tu baca tak betul. Dia imam ni, imam laju marah, imam slow marah. Masa bulan puasa tu lagi lah. Masa tarawih kan, imam laju marah. Sebab tadi konyang pun nak laju lah, nak menabu cendol tu. Allah tahan bayangan. Imam laju marah, imam slow lagi lah marah. Dia tak selain imam slow pula kau. No, imam ni lah tak mati lagi, imam ni lah kan. Imam tak bunyi lagi marah, macam terlupa. Tak darah banyak pernah berbukul tu. Alladzi alah bila lah sudah malah kemudian apa lagi? Dah buang perasaan ni, wujudkan aktiviti-aktiviti. Contohnya macam senyap kan, buat ceramah perdana. Betul lah tu. Buat menyanyi ramai-ramai datang. Jangan kita jangki, jangan kecil-kecil hati. Kita yang mampu nak tumbuh lah punggung, nak tumbuh pokok lah kayak jumbu duduk bawah lah. Dia sadap lah kemah tu bawah kursi. Kalau tak kayak kursi, patah. Jangan jangki kayak orang. Yang sebenarnya untung orang duduk kat dalam ni, terutama yang hujung belakang tu. Sebab bila dia balik orang tak pasang. Tak faham. Aduh tu kan, dalam ni ada korek ni tak boleh lagi. Iya kan, begitu juga contohnya wujud aktiviti tu. Kawasan lapang boleh wujud pasangan gelanggang sepak takraw, mungkin buat futsal dan sebagainya. Budak-budak datang, tapi bila budak datang dia dah tahu lah ini kawasan masjid, sila hormat. Contoh kan, tak ada lah gambar manjang, gambar kubur di masjid. Semayanglah kamu, semua kamu ni semayang kan. Lagi jauh budak tu lagi. Cuma kita tulis dalam ayat yang positif. Anda ingin ke taman syurga 500 meter belok kanan. Macam tu lah kaedah. Awas di sini ada pencuri. Tak habis-habis. Tak ilah. Kayak misalnya jet sembot tu.
Kita pula baru nak ambil wuduk, lawas di sini dah pencuri tinjau dalam, dapat siapa tu bokok tu curi. Imam, la ilaha illallah. Hati-hati. Nampak tak? Begitu juga buat, mungkin kita pakai wifi yang paling laju sekali, belum takkan nak keluar internet tu. Anak-anak mana boleh bodoh su. Kau nak buat, kalau buat assignment kau buat pun budak-budak muda pun datang, dia duduk pakai mahal, dia duduk kat dalam ni sambil-sambil buat assignment dia, sebab kat sini line internet clear. Macam tu lah. Nampak? Itu kaedah dia. Solar panel. Saya ingat betul lah kata Ustaz Aslim tadi, kita tak berhak pada YB, pada orang-orang yang bukan Islam. Tapi saya pernah jumpa ada satu YB yang bukan Islam. Dia datang ke masjid. Dia bagi solar panel, dia bagi macam-macam. Nah, itu tu pulang dia bagi, kita ambil. Dan yang bagusnya dia tu pula, setiap kali ceramah, walaupun dia bukan Islam, dia datang longgar. Dia dengar sama apa yang disampaikan. Dia bukan datang masa majlis nak nyampaikan hadiah, tak. Sekali itu saya datang, dia meraihkan bakal haji. Satu YB ni dekat satu parlimen dekat Johor, Cino, nak meraihkan bakal haji. Dia berucap dulu sebelum saya ceramah. Kita mengucapkan semoga bakal haji ini beribadat dengan bersungguh-sungguh dan membawa pulang haji yang mabuk. Apa nak mabuk pula? Ayo, mabuk apa? Dia nak menyebut mabrur tu mabuk je dia. Bukan mabuk orang baby. Mabrur, surah salah. Memang salah. Dan begitu juga, jangan salahkan ke orang. Kita pun kena menyumbang sama. Macam pagi tadi saya ceramah dekat Taman Datuk Senu dekat Sentul. Rupa-rupa bayangan surau Jumaat tu berjaya dengan kos 80,000, kutipan orang ramai, berjaya membina satu masjid khas untuk musafir. Canggih masjid ni. Bayangkan masjid berdaham. Flash. Tubuh berdaham tu. Puas nahan. Kan kejap-kejap flash, wah kacau ya kan. Karena tu sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham tu dah. Macam tu ya. Kadang-kadang masuk dalam bilik air masjid berdabah ni, bersih ke tidak? Berdabah. Tolak pintu, terapuk. La ilaha illallah. Berenang-renang ke tepian, hilang selera nak membuang kan. Kalau letak pantun baru dia faham. Bila masuk, lain macam pantun ni, ada kucing, ada tikui, dah koncing jiwi. Macam tu kan. Kau tak faham tak tahulah. Begitu juga kan, peranan semua orang. Cubalah tanya Samsul debat dengan Ustaz Aslim, kau mahu makan apa? Sedekah lah kan. Ini tak kau main garang dia tanya Haji Ladin. Ji, saya ingat saya nak sponsor lah makan malam untuk jamuan ceramah. Agak-agak berapa ramai malam ni, tak bajet berapa ramai? Tak salah tak? Contoh lah, berapa ramai kat bajet malam ni, kehadiran berapa ramai kat 300. Tak apalah mam, lain kali lah. Tak jadi dah. La ilaha illallah, sebab dah 300 tak jadi dah. Janganlah macam itu kan. Sikit buat cara sikit kan, banyak buat cara banyak kan. Nampak datang, nampak muka, balik nampak belakang, orang kata tu kan. Macam ni lah mam, tak apalah, saya sedekah buah temikai. Kalau 300 orang, saya bagilah temikai sebiji, bolehlah 300. Itu kodamut nama tu. Kodakut campur komut kan, kodamut. Tak kisah sedekah. Tanya untuk contoh pengusi, macam kita orang makan tak banyak mana ada. Paling banyak pun sepinggan, tambah berapa lah, terbangan bagi. Ya, begitu juga kadang jadikan ruang. Macam ada setengah masjid dia buat pula macam untuk majlis perkahwinan. Kadang-kadang ada yang nak save budget, nak juga majlis sikit, ada pelamin ni, ada foto booth. Saya tengok kadang-kadang tu dekat Masjid Putrajaya tu dek lawat, ada yang datang pengantin baru lepas ikat nikah tu dah bersating, datang ke Masjid Putrajaya, masjid bersih tu, sebab mama nak bergambar maulakap kat dinding. Yang seorang tu nak engkelak kain ni sikit sini, ambil gambar 5-6 kali kawan tu basuh muka, tak habis-habis ambil uduk tengok pengantin membuat tu. Ya, tu semua tu kan, ramai yang datang Myanmar kadang, yang semayang tak ramai dah kan. Jadi mana kata kemudahan ni ada. Begitu juga satu lagi kaedah kita kalau buat adalah tentang mencari pelapis. Betul lah kadang-kadang jemaah subuh tak ramai, jadi Bilal jadi tak semangat. Dia bukan faktor kewangan saja. Bila tak ramai, Bilal tengok Allah,
Nya yang muka datang. Macam tarawih kita, malam pertama ramai, malam kedua penuh sampai tak cukup parking. Imam punya parking pun habis ya. Masuk malam kelima boleh, beliau dah hilang, tinggal beliau. Yang jadi sujud lutut berbunyi tap 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 tap. Ujung-ujung Allah, dia rasa sakit dia lutut dia tu. Iya. Jadi bila tengok Allah, lah orang. Bila semayang, bila azan subuh tu tak semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah jorih bunyi la ilaha illallah. Macam mana orang nak bangun ya? Dia pagi tu dia semangat Allahu Akbar, berlapis buat pertandingan azan. Kategori subuh, kategori maghrib. Dia lain maghrib mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, subuh Allahu Akbar. Macam tu mengejutkan orang. Ini as-salatu khairun minan naum. Yang tu memang leno tu tidur. Mana? Iya. Biar ya, imam pun datang yang muda-muda macam imam baca doa. Siapa nama imam tu? Ustaznya, saya imam muda. Iya, perempuan balik tabir tirai tu. Ingat tak tahu kau perangai saya. Dia malam tarawih tu dia dengar Allahu Akbar. Malam ni laju ni, malam ni laju. Tahu dah. Ini kalau nak dia dah start. Allahu Akbar. Habislah kita. Balik tabir. Tu perempuan. Dia tak nampak imam dia dengar, dia dah tahu habislah kita. Jadi itu dia. Sebab cari yang mudah. Dulu pernah ada satu negeri tu, dia menggalakkan imam-imam yang dah tak terdaya tu supaya lepaskan jawatan untuk gantikan dengan imam-imam yang baru. Ada satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana. Jadi ramailah yang lapihkan jawatan. Bila lapih jawatan bulan 10 tu, tiba-tiba Menteri umumkan elon imam dinaikkan. Ini minta balik surat tu tak jadi menteri. Tak jadi menteri tu. Kadang-kadang ada tu baca pun dah tak tahu orang mana dah. Milah panggil apa? Ya Allah, Halimah, Hamidah, Halimah, Hado, Midah, Hado, semua panggil. Kan? Jadi mana kata tu pendekatan itu biarlah yang tadi mesra jemaah sebenarnya supaya disesuaikan, supaya orang seronok datang. Tak kira muda, tua, rasa sesuai lah kau. Jadi ini adalah satu langkah yang kita ambil. Macam saya sebut tadi, rumah Allah ni kita jaga bersama. Kan? Kita sama-sama imarahkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, nampak tabung jangan lalap. Nampak tabung lalap. Dia dah terdongar bunyi tayang tabung. Saya sampai dah. Sampai dah. Ya Allah. Tapi kita siap tanya tabung dah tabung. Tak lalu ni tabung mana? Macam tu lah. Pagi-pagi sedekah subuh jangan lupa. Transfer online. Bank mana? Bank Islam 05012023 Masjid Al-Hasaniyah Kuala Baru. Zap description, doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan. Kan RM1 tu tak tahan tu. Yang awal bulan RM1, tengah bulan RM1, dapat bonus RM1, dapat keluar air citra RM1. La ilaha illallah. Mempertahankan keseringitan itu. Kami cubalah upgrade sikit kan. Dalam surah Al-Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagaimana dia tidak menginfakkan sebahagian berharta yang dicintainya. Yang kita sayang tu kita bagi. Lalu tabung, tengok dah wallet. Ada dua helai, satu RM100, satu RM5. Bagi yang paling kita sayang, RM5. Nah, bagi RM100 tu tak sayang, mana ada status saya bagi RM5 tu. RM100 tu kojak dia saya habis ni, kita tak sayang kat dia tu lah. Jadi yang RM5 kita bagi. Macam tu lah saya bagi saja alasannya ya. Jadi macam tu lah tuan-tuan Ustaz. Buat yang terbaik, bantu jangan anggap apa ni rumah apa. Lebih baik pada rumah kita, ini adalah rumah Allah. Mudah-mudahan apa kita sumbangkan berterusan pahalanya untuk kita. Wallahu a'lam.
Jadi alhamdulillah selesai juga artikel dalam pusingan yang kedua ini, yang mana keputusan yang diberikan oleh kedua daripada kita akan menarik dan juga yang menyentuh hati kita, kita berlepas dan kena dengan apa yang kita praktikan selama ini. Jadi khususnya ya, kita ke sesi soalan kepada penonton. Jadi ada yang bagi pada saya dari serta dan juga dari WhatsApp ya. Jadi soalan yang ada di kita yang angkat pada dua soalan dalam ya, Malaka dan daripada kita pun ada Ustaz Islamdi. Jadi soalan pertama yang kepada Ustaz Asri ya, bagaimanakah cara untuk kita mengajak anak-anak ya, lebih kita ke masjid? Sebab ada setengah masjid yang ada mereka sediakan jalan ya, anak-anak yang datang ke masjid ni diberikan dalam bentuk duit. Kadang-kadang yang datang waktu subuh pun dia belajar bersekolah. Ini adalah salah satu cara lah untuk menarik anak-anak ke masjid. Ada pandangan Ustaz ya, bagaimana cara ni saya boleh ikut untuk kita menarikkan anak-anak ke masjid? Silakan. Sembilan tu Tak benar. terima kasih Ustaz. Pertama kali saya forum ni soalan agak susah. Dalam TV satu dia bagi kat keluar mudah kan. Malam ni memang susah. Tapi saya jawab jugalah mana yang senang. Soalan susah saya jawab yang paling senang. Beginilah, tadi saya sebut tadi tentang kanak-kanak, anak-anak remaja, hiburan tu selalunya jadi pertaruhan. Itu salah satu dia. Lepas tu saya sebut tadi makan-makan, itu hiburan. Saya sebut tadi tentang kita buat keluar bajet, ajak anak-anak muda. Hari ni anak muda suka berempit, suka naik motor dan sebagainya. Ajak dia orang mari masjid, buat program yang saya sebut tadi. Dan saya harap pihak Japirun di bawah kepimpinan yang berhormat, benda tu kita step by step, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, tambah-tambah yang remaja-remaja yang berumur 18 tahun ke atas. Dia orang ni jenis lebih kepada kata orang ni mak ayah tak nak cakap, tapi dia dengan cakap orang lain. Ini orang buat kajian mental anak-anak muda. Dia naik lepas dia kata 5 Abu Rahmat, dia tak dengar cakap dengan mak ayah ni, tapi dia dengar cakap orang lain. Dia mak kata ni, jom ikut saya pergi KL, dia ikut. Kalau mak ayah dia pergi KL, tak nak ah. Dia suka nak bebas dengan orang lain selain daripada mak ayah dia. Ini perangai budak 18 tahun ke atas. Dan kita kena understanding, kena faham. Kena faham. Saya tengok anak saya pun yang STPM tu, jom ni. Orang ada khas sikit dengan kawan. Kita pun ni, siapa dia kawan? Cuma pastikan siapa kawan dia. Kawan tu geng-geng Mak Tafiz. Okey jalan. Kita nak pergi mana-mana, dia tak nak ikut lah. Tapi pastikan siapa kawan dia. Yang kita kena ingat. Sebab hari ni anak-anak muda sukakan berbentuk-bentuk macam tu. Sebab tu ada sebuah masjid di Masjid Bukit Jerutung. Masjid ni memang kawasan yang berpangkat Tan Sri Datuk Seri Tun apa semua dalam tu. Dibuat apa Ustaz yang berhormat, yang tuan-tuan sekalian, Ustaz Nordin, dia buat pertandingan siapa yang datang masjid 40 kali tanpa putus. Pakaian, image, kehadiran dan kerajinan. Ada CCTV pun nak tengok dia orang. Hadiah dia apa? Dia orang dapat budak 18 tahun ke atas dia akan dapat satu motor Kris. Ada dapat gadget, iPad. Boleh tahan ke Ustaz? 3-4 ribu satu tu. 30 hari dah 40 kita masjid. Siapa bagi? Bukan duit masjid pun, duit daripada orang-orang yang kaya, korporat yang kaya, sumbangan dia orang. Bukan sumbangan yang berhormat. Dia pun tak ambil dia berhormat, sebab dia hormat untuk orang lain. Dia bukan macam tu. Sana kan orang kaya, mana nak dengan dia UAB. Dia pun boleh banyak dah, gaji dia pun lebih banyak daripada gaji wakil rakyat, bukan contoh dia. Tapi dia orang boleh bagi, sebab apa? Ini kita katakan, orang kalau dia mari masjid, tambah-tambah orang kaya masuk masjid, Allahu Akbar tuan-tuan. Satu tempat dia buat, siapa yang datang sekian-sekian 40 hari sekian, hadiah pertama bulan 12 bersama dia pergi ke menunaikan umrah. Siapa nak bagi Ustaz 6,000, 7,000, tapi dia boleh buat. Dan orang yang buat tu tak pernah sengkek, tak pernah susah. Masjid penuh dan ramai. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Masjid Temeloh Jaya di Pahang. Kenapa subuh ni melempar ke belakang? Sedangkan dia orang-orang tokoh akademik, dia pensyarah juga. Macam mana dia orang buat?
Demi Allah, tertarik macam mana dia orang libat. Anak-anak muda kalau tak datang masjid tak banyak muda-muda, something wrong. Dia pegang itu je. Dia masuk dalam radio, Allah Musta'an radio, Zayan radio, sinar lah, FM. Antara sebab dia kata mudah je. Kalau masjid itu kekurangan anak muda, something wrong saya. Allahu Akbar. Dia dambakan pension dan sebagainya untuk anak-anak muda. Tuan-tuan, ada satu orang nama panggil Pak Ngah di Pulau Pinang. Pak Ngah ni, bila orang bising, kata budak-budak, baca saya sebut tadi lah, bising, Pak Ngah kata, dia imam. Dia kata, ginilah, saya nak minta izin, Tok Ketua, boleh tak Dewan orang ramai tu saya nak buat madrasah ataupun surau untuk kanak-kanak. Saya bimbing. Pak Ngah ni pencen cikgu dan dia dah meninggal dunia. Saya akan cerita sikit. Dia ni buat macam mana? Dia pergi ke supermarket besar, dia beli coklat besar, gula-gula punya banyak. Setiap kali jumpa budak, bagi coklat, bagi gula-gula. Malam ni jumpa Pak Ngah kat surau, dekat Dewan, baik bangah. Asal jumpa budak-budak je, dia imam masjid. Tapi dia pak fardu, dia tanamkan masjid. Dia orang imam kedua. Sebab dia bimbing kanak-kanak dan remaja. Sebab orang bising. Kita nak kata Ustaz Sabtu betul, tapi budak orang bising sangat, kita pun bingit telinga. Kalau dia pun jagalah anak sendiri. Ni bapak dah tak datang, dan makin hamun pula. Kan? So Pak Ngah settle problem buat macam mana? Akhirnya daripada 7 orang yang berhormat, berpuluh-puluh anak-anak muda semayang di belakang Pak Ngah. Bila Pak Ngah meninggal dunia, yang memenuhi ruangan rumah Pak Ngah atas dan bawah ialah semuanya kanak-kanak yang sedang menangis bila Pak Ngah itu meninggal. Cerita ni memang real dan menyebabkan saya. Bila orang kawan-kawan kita pergi, imam mesti ramai datang. Dia kata, ni siapa ramai ni? Inilah anak-anak asuhan Pak Ngah semayang dekat Dewan orang ramai jadikan surau. Budak-budak dah jam 5, jam 4 menangis. Ni siapa nak kami coklat? Ini bukan rasuah. Ini aman tasjid ataupun motivasi. Dan Pak Ngah tak pakai duit masjid pun. Budak-budak dia macam tu, tuan-tuan. Adik-adik yang kata, ingatkan ke bulak, salah Ustaz puan. Tak, adik, jangan nafikan benda ni betul. Ustaz menjadi budak dulu ni. Moral yang perhabis lepas terus tu kami lah. Sampai peringkat macam tu. Pak Ngah meninggal, puluhan kanak-kanak tak perlu mak ayah mereka suruh. Kata, mak, Pak Ngah mati mak. Pak Ngah tu mati selepas salat subuh. Tapi Pak Ngah ni jaga maghrib isyak, dia ada budak nak ramaikan step by step. Tapi budak-budak sayang lah tuan-tuan. Dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Balik salat subuh dia meninggal. Kenapa kita buat gitu? Kenapa kita nak harapkan pengurusi masjid? Kenapa kita nak mengharapkan bilang tak payah? Lepas tu betul saya sebut tadi. Kenapa pelapis-pelapis masjid jadi kering kontak? Tuan-tuan, ada satu sekolah di sebuah negeri buat kajian, jawatan jadi sekolah agama ni tak sampai yang berhormat 2% nak mohon jadi pegawai masjid, walaupun gaji 1,800 starting. Tak ada siapa yang bercita nak jadi bilal masjid. Sebab nampak lekeh sangat balik dia orang. Tapi kalau balik kepada kehebatnya Bilal, leher Bilal panjang, hari akhirat tu Bilal lah sebab dia muazzin. Tuan-tuan, nak didik anak-anak kita macam tu, tuan-tuan. Nak beritahu pada dia orang, rapatlah dengan rumah Allah. Dan tuan-tuan kita semua pemimpin. Bukan yang berhormat yang pemimpin, bukan sahaja yang pemimpin. Kita semua, we all mas'ulun. Kita pasti ditanya oleh Allah. Buat tuan-tuan, Tuhan tak terima banyak mana. Tuhan tanya, dah buat ke belum? Betul tak tidak? Buat tuan-tuan dan sebagainya, insya-Allah. Macam contoh buat tanya Bilal, azan dan sebagainya. Contoh bernyanyi yang berhormat. Berapa ramai budak-budak boleh buat? Bilal selera. Sebab cara-cara lama. Nabi'ul ilah. Budak-budak begini. Macam lagu Sunda bunyi.
Tiba-tiba di Perak, abang kepada Datuk Kazim Najmudin dibuat satu rentak Melayu bunyi lain, ramai orang suka. Contoh saya ada cucu dia, saya ada anak, saya boleh buat cucu seorang. Masa kita zikir budak tu kan, la ilaha illallah, budak tak tidur, dia apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tunggu lama-lama. Budak tu tak lama tu tidur. Kan? Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah. Budak budak tidur. Saya bukan niat main-mainkan kalimah Allah. Budak macam tu. Dan suara atuk dia pun ada. Jangan ayam datang yang boleh makan tak? Atuk bengong. Buat lagu la ilaha illallah. Kongsi kong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Wallahi anak saya sendiri tu yang sulung di belakang tu dan cucu saya pun tidur tenteram Ustaz. Sebab apa? Kita nak create something bagi suatu budak tu suka dengan kita. Boleh tak boleh? Wallahu a'lam. Pukul 10 tepat lebih kurang. Jauh juga nak balik ni. Kan? Jadi insya-Allah minta maaf banyak-banyak. Kesimpulan dia ialah dalam hidup kita ni, Mak Saleh kata, saya hafal dah 6 bulan dah. Be the best. Don't feel you are the best. Faham tak faham? Jadilah, buatlah yang terbaik. Jangan perasan kita yang paling baik. Na'udzubillah min zalik. Jadi imam baca sedap macam mana, buat yang terbaik. Pak Imam jangan perasan you baik. Jadi ketua kampung buat terbaik, jangan perasan kita yang paling baik. Sebab itu tak dapat barakah daripada Allah. Orang takut kerana adanya kita, bukan orang takut kerana adanya Allah. Berbeza pemimpin yang digeruni kerana Allah, bukan digeruni kerana adanya dia. Tak payah. So hilang respect. Biar orang tak kenal tak apa kita buat kerja, tapi yakin benar baik Allah Maha mengenali kita. Wallahu alam. Kalau dapat sampaikan, pucuk paku ubi kayu. Thank you, I love you. Wallahu alam. Lagi kita khususnya pada nak ikut Ustaz pendek juga Ustaz dari kesimpulan yang Ustaz buat tadi. Soalannya antara mencantikkan dan juga kebajikan masjid, mana lebih utama Ustaz? Ada fokus untuk cantikkan masjid dan juga bagaimana masjid sendiri, mana keutamaan yang perlu dicontohkan? Silakan. Terima kasih. Kalau duit ada buat ada dua, fana payah mana habis itu. Kan ada duit buat dulu tu, kebajikan pun kita buat, mencantikkan masjid pun kita buat. Kan tak semua rupa-rupa kono kapal main masjid dengan menjadi tak elok juga. Biar dia lawa, biar dia kemas, biar dia bersih. Sebab kita selalu paparkan beritahu an-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian beriman. Tapi kita tak jaga kebersihan. Kayak mana? Image kayak masjid tak jaga. Jadi itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan banyak cerita. Transfer duit banyak sikit kepada masjid, insya-Allah dua-dua kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup dah tu. Saya pendek ya, senang je pandangan. Buat dua-dua sekali. Kita dua-dua kita kena buat. Ya. Jadi insya-Allah orang Islam, bayang kita tengok masjid-masjid ke tempat lain pun ada dengan hasil sumbangan orang ramai. Kenapa tak boleh? Yang masjid Bukit Jelutong tadi, yang Tan Sri Datuk Seri tadi kata, yang di Shah Alam, setiap rumah, isi rumah bagi RM1,500 untuk pembinaan masjid. Bila masuk second round tu tak cukup, tambah lagi RM2,000 bagi satu rumah bagi. Tu kemampuan dia. Tapi duit dia lain lah macam kita. Ikut kemampuan kita, bagilah apa yang kita boleh. Jadi tuan-tuan dan muslimat,
Itu saja. Ucapkan terima kasih banyak, terutamanya kepada Tuan Moderator, begitu juga Ustaz Aslin, begitu juga semua YB, semua yang hadir pada malam ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkanang, mulut menyebut, jasa baik pihak menganjur ni menjemput, rasa nak junjung. Walaupun sikit, walaupun taklah seberapa dalam tempoh ni, tiba-tiba dah pukul 10, ya? Tantip dipandang rumah penghulu, kali itu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kombang ngalah menjadi intan. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih banyak. Cuma sedikit makluman, kau ada masuk sekarang singgahlah ke komputer, ada